Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم يا جبار السماوات والأرض اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini insya-Allah kita akan jumpa dengan ikhwah kita sidang penuntung yang senantiasa ikuti pengajian kita. Kita nak sambung pula pengajian pada kitab Muqarrar Al-Aqidah Al-Thanawiyah Al-Ula, iaitu pada mata pelajaran yang ke-12. InsyaAllah pada malam ini kita nak mari tengok tu lah, iaitu mata pelajaran 12. Mata pelajaran 12. Yang mana beri salam tu tak apalah, kita jawab salam insya-Allah taala. Orang yang berkenaan tu akan jawab insya-Allah taala. Mari kita tengok kitab kita pada halaman 37. Siapa adanya buku, ada kitab, pakat tengoklah. Kalau tak ada pun dengar. InsyaAllah kita akan dapat faedah banyak daripada ini buku kitab sanawiyah ni.
kerana dia tu adalah satu pilihan muqarrar alim ulama kita kepada anak-anak cucu kita yang ada di tempat kita ni lah. Jadi kita boleh ambil faedah daripada pengajian anak cucu kita boleh mengaji ratik, ambil ratik. Jadi ia kata gana tu, ia kata min turuqi himayati janabit tauhid. Di antara jalan ni nak jaganya keasaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang nak kecek ni. Ya wari ni kerana nak menjagakan kita daripada kita itu silap faham. Takut kita faham tak kena. Pasal dia lah apabila kita ni sebagai manusia pastilah kena duduk mengaji sokmo. Tak berhenti lah kita ni kena duduk mengaji, kena duduk cari, kena duduk dengar sokmo. Kenapa? Kerana ini adalah ilmu pengetahuan. Makin ni makin ni apa? Makin ni roh. Ilmu pengetahuan ni adalah makanan bagi roh. Bab ni penting lah. Bab yang ke-12 ni kita nak ambil sedikit. Lepas pada tu yang nak buat pergi dah lah. Bab yang ke-13 tu bab cara kita nak mikir cara-cara kebesaran Tuhan dah lah. Hak tu bab dia dah lah. Tu pergi lagi tu 2, 3, 4 bab lagi tu yang 17 bab semua. Tapi hak ni bab 12 dah. Ada lagi 5 insya-Allah habislah. Kita kata itu muqarrar kelas 8 tu. Salah kata boleh syahadah kelas 8 lah. Tak apalah. Sanawi ula. Dia kata bayanu hukmi a'malin tata'allaku bil kubur. Iaitu nak beri keterangan hukum-hukum, makna amalan hukum bagi amalan-amalan yang sakut paut dengan kuburan. Makna kata kita sebagai orang Islam ni hak kita terhadap kubur orang Islam ni yang telah meninggal gidah ni, macam mana kita sebagai orang Islam ni pendirian kita tu macam mana? Ya ada adat dia, ada doa dia, adanya cara dia dan sebagainya. Maka kita nak mari mengaji lah. Kata apabila kita pergi ke kubur tadi tu kita nak buat macam mana? Hukum ya gapo ratik, doa gapo ratik. Situ kita kena belajar. Belajar nak pandai. Tak usah duk gaduh nak tupai orang lah. Masalah ni masalah ilmu pengetahuan. Kita kena mengaji diri kita tu nak habis daripada orang awal tu. Mana kata kita kena mengaji. Dia kata yang pertama, dia kata ziyaratul kubur. Ziarah kubur. Ziarah ni mana kata kita pergi lah. Pergi pada satu perkara tu kita pergi nak tengok, pergi nak berjumpa. Asalnya gitu lah. Tapi ziarah kubur ni mana? Pergi nak mengingati. Kata satu hari kita kena mari duduk juga di sini. Tu pergi tu ada tujuan. Pergi dalam syarak tu suruh pergi lah. Tapi ada tujuan. Bukan pergi makna semata-mata pergi tu bukan. Tu dia. Baik, mari kita tengok. Laqad kanat ziyaratul kuburi mamnu'atan fi sadril Islam. Dan laqad sesungguhnya didapati ziarahi kubur, mana kata adalah ziarahi kubur tadi itu tertegah fi sadril Islam, pada awal-awal Islam. Mana kata asal menziarahi kubur ni dalam Islam kita ya tegah. Asal tu asal. Hera tu makna kata dulu belum daripada kedatangan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Makna kata masa jahiliyah ke, masa belum daripada tu ke, setelah daripada diangkatnya Nabi Isa alaihi salam kepada langit, di antara jarak
Nak bakitnya Nabi kita Muhammad SAW, kata setengah kata 5 korong, setengah kata 6 korong. Itu ahli sejarah dia itu menetapkan. Maka belum daripada kedatangan Nabi Muhammad SAW, di celah-celah tu orang panggil ayyamul jahiliyah, hari-hari ataupun masa puak-puak jahiliyah. Makna orang yang buat amal, orang yang buat kerja ibadat tidak terhenti di atas ilmu pengetahuan daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Itu makna ayyamil jahiliyah. Itu tak? Maka zaman tu kalau kita tengok gambaran pada zaman tu kubur-kubur tu dikena puja, dikena pujuk, dikena ambilnya berkat, mengabdikan diri dan ibadat, sujud, rakaat, tawaf, segala-gala ada. Bila? Pada hari jahiliyah. Herat tu, pada masa jahiliyah. Tak kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit mari, dibangkit mari Nabi kita alaihi salatu wassalam pada tahun Fil, pada tahun Abrahah itu mari nak berutuhnya Ka'batul Musyarrafah, kemudian Allah Ta'ala hatanya tayran ababil memperacurkan tentera itu, Nabi kita beranak pada tahun tu lah. Tu tahdid mari oleh ahli sejarah, mana kata sakat oleh ahli sejarah. Nabi SAW sampai ke umur dia banyak mana, sampai kena akad jadi rasul tu makna 40 tahun. Bukan mana biasalah orang pakai umur 40 tahun. Sebab tu setengah-setengah ulama kita ambil tafa'ul tu. Tafa'ul makna kata kita mari duduk sini 40 tu makna asal usul tu ambil daripada umur Nabi lah SAW. Masalah tafa'ul. Tu masalah bab yang kita lagi akan kecek. Maka apabila Nabi SAW bangkit mari kepada ini alam ini dan bawanya risalah daripada Allah Subhanahu wa taala, hak mula-mula sekali Nabi dakwah tadi itu mana tu? Ubudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Suruh kamu wahai manusia mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tuhan yang lain yang patut layak ibadat lain pada Allah Subhanahu wa taala. Masa tu ada beberapa orang daripada kalangan sahabat yang awal-awal beriman dengan Nabi SAW. Ada satu jumlah, tak ada ramai sangat. Satu jumlah ni makna katalah kita kata 30 orang, 40 orang, 50 orang, tak sampai beribu lah. Ataupun sampai beratus, tak sampai beribu. Maka generasi awal tu, generasi hak mula-mula tu Nabi lari mereka ini pergi ziarah kubur. Heran tu, Nabi lari mereka ini pergi ziarahnya al-kubur. Apa faedah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lari? Ni maksud kita baca di dalam kitab ni, laqad kanat ziyaratul kuburi mamnu'atan fi sadril Islam wa apa? Liqurbi ahdihim bil jahiliyati. Kerana dekat masa mereka itu dengan zaman jahiliyah. Dekat zaman tu makna kata orang hak masuk Islam zaman permulaan hak Nabi dakwah tadi itu baru sangat ia tinggal jahiliyah. Tak baru sangat ia tinggalnya keadaan dia tu jahiliyah, mari meluknya agama yang dibawa, yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjuk kata gapo? Nak menunjuk kata di kubur tadi itu perbuatan orang jahiliyah yang dok buat di kubur tadi itu Islam tak iktiraf. Mana Islam tak aku. Daripada dok tawaf kubur, daripada dok sujud, dok rakaat, dok ambil berkat, dan dok sembelih, dan dok puja, dok pujuk dan segala-gala tu Islam tak aku perbuatan tu. Maka perbuatan tu pia yang tak buat. Orang yang beriman dengan Nabi mula-mula ni buat. Sebab tu Nabi tegah mereka itu jangan pergi ziarah kubur. Ada hikmat? Ya, ada hikmat. Supalah kita nak banding, nak misawin apa. Supaya kita afanallahu wa iyyakum ajma'in.
an abna'il muslimin utamanya. Anak cucu kita lekat dadah masalah. Tiba-tiba kita pun ambil lah anak cucu kita ni pergi proses di satu tempat. Berapa tahun kata gilah, berapa bulan kata gilah, mengikut keadaan yang diletakkan oleh orang yang berkenaan, hingga hilang dengan kehendak Allah Ta'ala dan kelebihan limpah kurnia daripada Tuhan. Anak cucu kita hingga daripada lekat dadah masalah. Kita apabila dia ambil anak cucu kita mari ni daripada tempat yang duk proses, yang duk perobatkan dia tu, letak di kampung kita, di rumah kita. Kita sebagai orang tua ni mikir tak? Mikir ke apa? Kata nak buat lagu mana tak sewa anak cucu kita pergi sign pula dengan kawan-kawan dia, gugu dia hak dekat dadah lagi tu. Kenapa? Kerana dia baru ya tubik daripada gapo? Tubik daripada kumpul puak tu. Untuk nak buat lagu mana? Putuh dulu. Dia boleh mikir dulu anak kita ni, cucu kita, anak saudara tu boleh mikir dulu kata, ya tak buat dah lagu tu, tak apa dah lah. Tu. Makna kita kena kerak sadduz zara'i. Tetak dulu, potong dulu cara dia tu lagu tu. Tu Islam dia ajar kita. Kalau gitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak gambar pada kita apa? Ayuhal muslimun dengan molek. Nak gambar kata perbuatan orang jahiliyah yang buat di kubur-kubur mereka tak diaku dalam agama kita, dan tidaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam redha terhadap perkara tersebut. Kenapa tak redha tentang aku? Kerana ada dalam tu perkara-perkara yang nak menyalahikan syahadatu alla ilaha illallah. Nak menyalahi asyhadu alla ilaha illallah tu, nak menyalahi ada dalam tu. Kalau tak ada menyalahi dalam tu, apakah pedahnya Nabi nak sekatnya para sahabat awal-awal masuk Islam ni gizat dah kuburnya? Pedah ke apa? Tak ada pedah. Nak rayak kepada ummah kata Nabi sekat kerana ada berlaku perkara-perkara yang tak aku oleh Rasulullah dan agama kita yang dibuat di dalam tempat kubur-kubur tadi. Adakah orang musyrikun iktikad atas kubur tu menjadikan dia yang menghidup, yang memati, yang merezeki, yang wi makan, yang wi minum, yang menurunkan hujan, yang menjadikan alam, menjadikan langit bumi? Tak ada dalam perkataan pegangnya orang musyrikun lagu tu, ataupun fuak jahiliyah lagu tu, tak ada. Nampak tak tu? Akan tetapi dia menjadikan mugani ni apa nama? Pendekat diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka rupa lagu tu Islam membatalkan. Pihak yang membatal iaitu Rasulullah batal mula-mula sekali. Mamnu' ya tegah lalu, tak sah gi dah mula-mula. Supaya kita misal masalah gapo? Masalah orang yang lekat dadah sat ni. Wa lagu tu kerana apa? Himayata janabit tauhid. Kerana nak jaga, nak membela, nak membersih janabit tauhid. Mana kata keasaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak Islam yang nak sungguh tekan sungguh sini. Masalah ni masalah apa ni? Masalah hati. Masalah hati. Apabila hati tu cenderung, maka anggota pun ikut dan turut. Nampak tak tu? Maka Rasulullah ni nak keraknya hati, makna kata nak belanya hati orang Islam yang beriman dengan dia awal-awal sekali tu, ya tegah tak sewi gemai dah di kubur. Walaupun Nabi tahu kata mereka ni orang Islam dah, tetapi Islam dia nipis sangat, tak gagah lagi. Seolah kata burung tak tumbuh sayap nak tubuh lagu mana. Kalau jatuh daripada sarian dia, pakai ketik di semuk, ketik di kerengga, pakai pergi dengan hatu. Juga orang Islam yang masuk, walaupun Nabi sendiri heret mengajak mari, tetapi Nabi tahu kata tak boleh lepas. Kalau lepas siap. Nampak tu tak? Kalau lepas punuh. Tu tak? Tu dia. Sebab itulah kita orang Islam ni ya gini cara. Ada pun orang Islam tapi cara memikir hak pasal jahiliyah ni dah ada, ya tak setuju ke jalan ni. Tetapi banyak ke tu orang Islam kita dak lah tu lah. Nampak? Pakat nampak belakang dah. Kata hak Rasulullah bawa mari ni, hak agama kita bawa mari ni, kita kena terima lah. Jangan kita rupa je ke Islamiah, Islami,
Akan tetapi cara mikir jahiliyah tu tak boleh. Jahiliyah lagu mana? Berasa nak puja kubur. Ni tak boleh lagu tu. Nampak tu tak? Sebab Rasulullah tak say lagu tu. Apabila Rasulullah tak say, maka Tuhan pun tak. Patah main lagu mana? Tuhan royak. May yuta'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa dia taat akan Rasul, maka seolah kata taat dia tu akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kasih terhadap Allah Taala, ikutlah ajaran yang dibawa datang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mula sekali. Jangan duk kata kita pergi saja ya, tak ada buat gapo, cuma bawa lah kambing-kambing ayah-ayah, panggil ke gano. Awak pergi buat apa muka ni? Colok-colok ke? Colok ni bahasa orang muda tak faham. Colok ni tu. Menyucuh perasak tu. Tu panggil colok bahasa Melayu asal tu. Kita pergi saja ya, bawa-bawa gitu, tak ada gapo. Tak boleh. Agama kita ya tegah muka tu. Ya tak sewi lagu tu. Sebab tu Rasulullah lari. Apabila lari, itu sebagai tempat kita gantung tu. Orang Islam kita gantung situ. Rupa tu makna tu setiap zaman, setiap masa, setiap generasi kena gantung. Ambil mari pakai. Gantung ni makna ambil mari pakai dalam hidup kita. Apa? Nak wijaya supaya agama kita nak. Faham tak? Tu dia. Setelah daripada tu, jadi kemah molek dah lah ajaran Islam, iman dia, keasaan dia terhadap Allah, ibadat dia faham molek, tegak molek dah. Lah mana pula? Walamma rasakhal iman wa hasunal islamu syuri'at ziyaratul kuburi bi ahdafiha wa maqasidiha. Maka dan tak kala jadi rasakha, mana tetap molek dah iman jadi tetap molek dah tetap. Sebab apa? Sebab dok ngaji Nabi, dok royak dengar wahyu, dengar tafsiran daripada Nabi, ada dia dok ikut turut. Maka ya serah masuk, lama-lama ke serah. Nampak berjelira masuk dalam hati iman tu. Wa hasunal Islam, dan Islam dia pun jadi molek dah. Ambil di hujung rambut hingga ibu kaki tu Islami belaka dah. Nabi tahu tengok tak apa dah tu. Lagu mana? Bukakan perkara. Buka perkara apa? Perkara apa? Makna kata disyarakkan ziarah kubur. Boleh nak pergi ziarah kubur? Tu. Pergi ziarah tu untuk apa? Bi ahdafiha wa maqasidiha. Ada tujuannya dan ada kosak-kosak dia. Matlamat-matlamatnya ada. Bukan kita pergi pesing saja gitu dak. Kita mari tengok, kita pergi ziarah kubur ni hak Islam nak ni. Pergi pakat pergi belakang. Tapi pergi pesing mana hak Islami tu nak. Supaya kita semaya itulah. Saya duk misal sama-sama dah sahwa belakang. Tapi nak tengok khusyuk kita belakang imam tadi itu darajat tak serupa. Hak ni khusyuk tinggi kerana dia faham tadabbur apa hak imam baca. Hak ni nampak juga nampak khusyuk tetapi hati duk kok lain sebab tak ada faham gapo hak imam baca. Sahwa belakang tak sama. Gi pakat gi belakang kubur. Hak tu pergi, hak ni pergi, sama-sama orang Islam belakang tapi tujuan hak gi tadi kita nak tengok tak syarat nak lagu mana supaya kata kita nak betulkan diri kita dengan syarat, bukan orang tu orang ni dan betul dengan syarat. Ada tak? Tu dia. Baik. Gitu. Lari kamar dia apabila lari kerana ada tujuan. Dan apabila habis dah manik tadi itu, tegah tadi itu, orang Islam faham molek dah, reti molek dah. Kalau pergi di kubur pun tak buat dah amalan-amalan jahiliyah yang dia itu pernah kerja, tak buat dah. Disyarakkan pula. Gilah kubur tak ada apa. Di sini dalil kata kita sebagai orang Islam Sunni sunnah tak ada menegah menziarahi kubur dak. Nampak tu tak? Kita tak ada tegah pergi ziarah kubur. Boleh pergi ziarah kubur.
Tapi yang ditegah dalam agama kita, yang orang Islam kita Sunni itu ikut dan turut, makna kata tak boleh nak buat amalan-amalan jahiliyah yang buat di kubur-kuburnya tu. Maka alhamdulillah tempat kita ni kebanyakan lah, tak kira lah di negara Malaysia sendiri, di negara kita sendiri ni tak ada dah benda-benda hak pesing kata karuk-maruk tadi, tak ada. Khurafat, perkara-perkara yang jadi punah-punah tu tak ada. Kenapa? Kerana perjuangan ulama Islam kita yang usaha nak buat anak cucu kita mengaji cara Islam sungguh tentang masalah ziaratil kubur. Sebab tu, ya karya kitab mari sampai kaji di Mukarrab, berapa generasi dah dah ngaji. Beranak cucu banyak mana dah dah ngaji kitab ni pun, tak gitu. Makna kata, ya reti dah, hajar pula. Gitulah. Tu akan tetapi sekarang lah ni ada weh. Nah, ada pesing satu fikrah, pesing kata mana? Pesing kata dinamakan al-kuburiyun. Yang timbul mari balik negara-negara Timur Tengah lah. Mari ikut kita ni, di Indonesia pun baik, di Malaysia pun baik, di Thailand pun baik, mari pesing nak membangkitkan amalan-amalan jahiliyah di kubur. Itu letih pula lah alim ulama kita kena duk syarah, kena duk mengajar, kena duk heret ummah. Tapi tak apa, ganjaran itu besar. Nampak tu tak? Ya bahasa dia as-sira', mana kata pertemuan di antara al-batil dengan hak ni, mana kata kena duk itu sama. Tak tu tak? Kalau lah tak ada orang pakai miskin, ada orang kaya saja, ya dunia ya tak nampak tak molek pula. Ya kena ada hak kaya, hak miskin, ya supaya nak hidup jadi sekali. Ada hak batil, ada al-haq, yang kena duduk sekali. Sekali agak nak. Hak ni pakai heret hak ni. Hak ni pernah heret kau ni. Jadi timbulnya apa nama? Kebaikan ada. Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Setelah daripada tu, mari kita tengok tadi itu sebagai khulasah. Kata asal ditegah dalam agama kerana orang Islam kita ni Nabi takut duk buat amalan-amalan jahiliyah ia belum terima Islam, Nabi tegah tak saya pergi ziarah kubur. Lepas daripada ia Islam faham molek dah, kata kubur ni kita pergi tu buat apa, ada tujuan gapo, ada matlamat gapo, Nabi kata gilah ziarah ke kubur pula. Tapi kita tengoklah kata ziarah tu setara mana kok mana hak Islam kita nak ni, insya-Allah taala. Nampak tu tak? Maka hak kata saning tu ambil alasan daripada mana? Ambil alasan sini. Alasan daripada hadis wa'an Abi Sa'id, yakni Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata, ia telah bersabda Nabi kita alaihi salatu wassalam, katakan Imam Ahmad riwayat ni, inni nahaitukum an ziyaratil kubur. Sesungguhnya aku, ya mutakallim di sini kena Nabi lah alaihi salatu wassalam. Sebab Nabi ni menepati tuai syarak yang nak royak kata muganning boleh kata leh dia. Hujah duk dia. Nah, hujah tu duk di qaulur rasul, af'alir rasul, iqrar rasul. Makna kata dia, perbuatan dia, aku dia. Hak tu hujah. Kemudian hak lain daripada perkataan tak kira lah pia-pia pun, mulai pada sahabat turun gilah. Apabila kata betul dengan hak qaulur rasul, makna kata ada tak apa, boleh kita ambil buat pakai. Kalau kata mukhalafah bila semua sahabat pakai akik tangan belaka, ittabi'ar rasul. Turut rasul tinggal aku. Semua a'immah pakai kata lagu tu belaka. Nampak? Sebab apa? Sebab dia nak pelepaskan diri. Tak seh, makna kata tak seh nak tanggungjawab. Oh, tak seh. Kita ni dirajing tak tahu kalau masa nak tanggung belaka. Sebab apa? Sebab tak tahu kata amanah yang Tuhan suruh kita pikul ni berat setara mana. Kita tak tahu ni jadi belaka supaya orang pandai apa nama mula-mula nak bawa kereta tu nak rajing bawa juga. Apabila pandai sungguh gak orang suruh samalah. Sebab dia letih. Gitu dah. Orang yang tahu sungguh hakikat amanah hak Tuhan suruh pikul ni, dia tak seh.
Taksir dalam arti kata mana? Bukan nak lari, tak. Taksir dalam arti kata, aku tak nak pikul belakang. Tapi apabila benda tu mari, dia tak lari, dia buat kerja. Tapi hak taksirnya mana kata kita nak tak dah belakang kita belakang. Oh, berat tu, berat. Nah, kita nak seni-seni. Seni-seni mana kerja mari, kita buat kerja. Nampak tak? Kerja mari, kita buat kerja. Bukan mana kata kita bebankan diri kita lebih daripada had dia. Itu bukan. Itu tak? Ini sesungguhnya aku nahaitukum. Naha. Kita naha ni bahasa Arab, tak gitu kan? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Bahasa Melayu menahan. Tengok. Makna kata dekat di antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Naha bahasa Arab, bahasa kita menahan. Menahan mana? Tegah. Kita kecek tahan diri, tahan. Tahan mana tegah kan? Itu tak? Tegah. Aku ni tegah akan kamu. Nahaitukum. Aku tegah buatmu. Biar kamu di sini. Kum tu dhamir jamak tu klik. Biar khitab ke siapa? Mula-mula sekali iaitu puak-puak hak masuk Islam mula-mula tu. Hak kena tu. Tu mana kata orang hak mengikut Nabi. Mana beriman dengan Nabi mula-mula tu. Iaitu baik daripada alai jahiliyah nampak dengan seruan Nabi, dia mengucap depan Nabi alaihissalam. Puak tu tu kum kena mula-mula. Tak kenalah kita. Nampak? Kita kamadian dah. Cuma boleh nak kita nak guna hadis ni, bak lagi kita nak guna lagu mana nanti kita tengok. Cara kita nak guna, ulama kita nak guna lagu mana. Sesungguhnya aku ni mentegah akan kamu, tegah daripada apa? An ziaratil kubur. Tegah daripada menziarahi kubur. Kubur ni makna lagu mana? Jamak daripada apa? Al-kubur, jamak taksir. Jamak pada apa? Jamak daripada al-qabr. Qabr makna apa? Qabru. Qabru makna kata lahat. Kita tengoklah kita Allah marhamna idza ma saru ilaih, makna kata apa buat turun kan gali turun batu. Buat gitu sikit. Itu panggil qabr. Tutup gitu. Nampak? Jamak dia al-kubur. Kawasan dia tu panggil makbarah. Hera tu kawasan panggil makbarah. Terkadang kita tak ada itlaq makan, tak ada sebut tempat, tapi kita sebut keadaan. Gi kana? Gi ziarah kubur. Tak ada kata gi ziarah makbarah. Sedangkan tempat taruh mayat tu kawasan beli tanah 2-3 ekar, 4 ekar, 2-3 rai, 4 rai. Makna kata untuk nak buat kubur, wakaf buat kubur. Itu panggil makbarah. Makbarah makna tempat taruhnya jasad-jasad orang beriman. Tetapi kubur-kubur mana selubai ke selubai, satu ke satu tu mana al-qabr. Nampak tu tak? Tetapi kita itlaq keadaan dia. Tak ada itlaq nama. Ziarah apa? Ziarah kubur. Nabi pun tak kata inni nahaitukum an ziyaratil makbarah, tak katalah tu. Nabi kata inni nahaitukum an ziyaratil kubur, qabr. Mana tempat taruh mayat tu lah. Tempat apa? Tempat taruh mayat tu. Tu. Kemudian Nabi royak kita gini. Aku ni tegah buat mungnah daripada ziarah kubur. Tegah di sini mana tegah tahrim, haram. Tegah jazam orang panggil. Kalau siapa jiwat ketika ni makna kata yu'aqabu ala fi'lihi, diseksakan terhadap perbuatan hak kita langgar tu sebab tegah. Bila ni maksud ni. Faham tu? Tu dia. Apabila duduk kelama dalam arti kelama macam mana? Kelama dalam arti kata dia rasakhal iman wa hasunal Islam. Mana faham dah Islam? Iman pun tetap molek dah. Fazuruha. Marifah tadi tu jawab pada idza mahzuf. Ai idza araftum dhalik. Apabila mutahu di makian itu, di makian kata iman lagu mana, Islam lagu mana, tegah lagu mana, tak gi kubur jangan wak gapo, kena wak gapo mutahu siap dah. Fazuruha, maka hendaklah mengziarahi akan dia, akan kubur.
Seolah kata kalimah fazuruha ni orang panggil kata hadis nasikh. Hadis nasikh. Nasikh hak mana? Inni nahaitukum an ziyaratil kubur. Itu panggil jumlah tu panggil mansukh. Hadis tu lah tapi ada nasikh mansukh. Siapa dia? Kalau orang tanya, dalam ustaz, itu nasikh mansukh dalam hadis ni ada tak? Ada. Jawab misal sikit ambil hadis ni. Ada nasikh, ada mansukh dalam jumlah tu lah, dalam hadis tu lah. Inni nahaitukum an ziyaratil kubur, hatu panggil mansukh. Mansukh mana terangkat. Angkat hukum, siap dah, tak ada dah hukum tu. Fazuruha ni panggil nasikh. Nah, mana nak mengisbatkan kata sekarang boleh. Sebab tu di riwayat lain fazuruhal al-an sekarang. Bila masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ada lah. Nampak tu tak? Tu dia. Kamar dia nak royak illah sikit. Sebab gapo pula Nabi suruh pergi ziarah kubur? Ni tepat. Pergi ziarah kerana nak pergi buat supaya orang jahiliyah buat. Tak leh. Nak pergi semelih, nak pergi menazah, nak pergi apa nama lagi? Nak pergi puja, nak pergi perasa, nak pergi tawaf, nak pergi apa nama, pergi gosok-gosok, gonyoh-gonyoh gitu. Gonyoh mana tu? Ambil tabarruk, ambil berkat. Ambil muka ke, ambil tangan ke. Itu tak sih. Itu panggil perbuatan orang jahiliyah. Nak pergi buat apa ya Rasulullah kubur? Amba tahu dah kata dulu Rasulullah tak saya pergi kerana takut amba ni buat perkara-perkara lagu tu. Hari ni Rasulullah suruh pergi pula. Pergi buat apa ya Rasulullah? Seolah gitu. Lalu Rasulullah berikan gapo nama? Berikan pahamnya we kena kata gi nak ziarah kubur ni, gi untuk ni. Fa inna fiha ibratun. Kerana sesungguhnya pada kita mengziarahi kubur itu tadi ada apa? Ada ibrah. Apa mana ibrah? Mana peringatan, mengingati. Allah, aku kacau duk sakit sangat, duk zalim kat orang. Akhir aku kena duk sini juga. Kena tanya demo juga. Aku duk kacau makan harta haram, makan berapa. Kacau aku duk sini juga. Mana kata berasa patah lah sikit, hak duk takabur. Nah, hak duk jadi gapo orang panggil kata duk berasa besarkan diri, rasa ujub, rasa kata nak zalim kat orang dan sebagainya, jadi lemah turun. Sebab apa boleh lemah? Kerana dapat ibrah. Sebab tu kata alim ulama kita kata kalaulah kita tengok orang mati gi di kubur tak ada berasa gapo-gapo, makna kata hati kita mati tu. Hati kita ni mati. Hati tak berasa gapo. Mati hati. Sebab tu ziarah kubur ni untuk nak menghidupkan hati. Kerana apa? Kerana apabila kita akthiru min dzikril maut. Suruh kita itu banyak mengingati mati. Awak apa kena mengingati mati juga? Kerana mati inilah awwalu manazil akhirah. Awal-awal kita nak jadi pitu, nak pergi pada alam akhirat, kena lepas sini. Sebab tu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu apabila Nabi kecek dengan aku, nangis juga. Tapi tak ada berapa mana. Nangis tak sungguh kata. Nah, Umar menangis sampai ke ada jarak ni, Umar ni ada jarak, air mata duk turun. Supaya apa nama orang panggil kata, jaraklah turun. Tapi apabila mari dikubur, Uthman janggut dia panjang, rebak, basah habis. Tu sahabat Nabi alaihissalam, basah habis. Lepas tu orang tanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa mu jadi sepagi tu lalu masa aku duk denganmu masa Rasulullah duk ada tak ada sepagi tu lalu?" Uthman kata, "In najah fiha najahtu ba'da." Kalau najah sini, in najahtu fiha padanya pada kubur ni. Nah, saya lepas pada tu fama ba'dahu aisar. Lepas pada tu mudah. Kalau sini terlekat, nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Allahu akbar. Lain pada ni ba'dahu usr. Susah. Sebab nak kubur ni awal-awal. Itu nak masuk ke alam akhirat. Bukan kita pergi mana kata pergi nak beramal. Tak. Ziarah kubur ni untuk nak mengingatkan moga tu. Lepas tu apabila kita mengingat moga tu, habis. Habis ke apa ni?
Zalim kat orang pun tak ada. Jadi tupolah sikit. Berdekir kat orang. Nampak? Mengupak kat orang. Tuduh orang. Segala-gala perkara-perkara yang mungkar tu hinggalah sikit. Jadi turun. Habis. Turun daripada apa? Turun daripada jiwa kita tu. Sebab jiwa manusia ni ya tak boleh pergi dah. Innan nafsa la ammaratun bisu. Jiwa ni yang nak bawa pada benda hak bersitu semata. Tu pergi di kubur, fa innaha ibratun, Nabi kata ada ibrah. Ada gitu. Ning tujuan kita dalam Islam pergi ziarah kubur. Boleh pergi tak? Boleh. Bagi buat ke apa? Pergi ambil ni. Pergi ambil muka ni. Itu satu. Kemudian mari kita tengok satu lagi hadis. Majlis ahli sunnati wal jamaah ialah ni. Hak sunnah sungguh lah. Ya ada Quran, ada hadis, ada sahabat, ada tabi'in. Lah tu. Gilah nak ngaji dengan orang bangsa mana, bahasa mana, negara mana, negeri mana, ikut supo. So ya. Supo. Ya tak tukar. Nampak kalau bukan hak asli Allahu Akbar. Hak ni kan ni, hak ni ki. Hak tu kan ni, hak ni ki. Tak sama. Pelak, pening. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Abi Hurairah nama apa? Oh ya sama. Nama Abdurrahman ibni Sakhr. Abdurrahman ibni Sakhr. Tu. Dia ni masuk Islam tahun tu lah dengan Imran ibn Husain. Masuk sekali buat dia. Tapi Imran ibn Husain sebagaimana kita ada riwayat dah, dia alim bab fiqh. Nabi hatta itu Ummah hatta duduk di Kufah. Ada pun Abu Hurairah ni yang duduk situ, duduk di orang panggil tempat dia ahli suffah. Ponok dia salah kata ni Ummah Nabi ni Masjid Nabawi, tepi tu Nabi buat supaya tempat ke dia main duduk ke puak-puak nak ngaji dengan Nabi duduk situ. Puak ni tak buat kerja apa? Puak ni nanti ambil ilmu daripada Nabi. Hak kerja, hak pasal lain, dia duduk di Subhan Abdul Rahman ibni Auf, duduk di pasar-pasar tempat kerja Pak Nego sana. Khalid bin Walid duduk tempat media perang, media gapo, duduk cara hak pasal tu. Ada pun hak ni kerja dia menuntut ilmu. Hak tu makna kata wa ma kana liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Ni yalah, liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ni puak buat kerja sini. Puak ni tu pilih khas, pilih tetur. Lagu mana pilih khas? Cuba kita tengok ahli qurra dalam dalam dunia ni. Syekh Muhammad Khalil Mahmud Khalil Husari, Syekh Muhammad Manshawi, Syekh Abdul Basit Abdul Samad, Syekh Mustafa Banna, dan seorang lagi Mustafa Ismail. Al Banna dan Mustafa Ismail. 5 orang ni orang generasi tulah. Mari untuk baca Quran kepada ummah, kemudian gi puak dia sekali. Tak lama gi tak sekali. Itu mana mari seguguh. Supaya dengan puak-puak Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Nasa'i, puak-puak mari seguguh puak dia. Mari kerja gi. Tu gitu. Allah Ta'ala akan bangkit lagu tu. Nampak tu tak? Allah Ta'ala akan bangkit orang yang kerja agama macam tu. Maka kita doa lah. Allahumma sta'milna wa la tastabdilna. Ya Allah Tuhan aku, gunalah aku dalam jalan hak mu nak meredai terhadap aku, mengguna aku. Jangan tukar orang lain, guna aku. Itu panggil doa para orang yang buat kerja istiqamah di atas agama Allah Ta'ala. Walaupun bukan ma'thur, akan tetapi doa yang kita doa dengan Tuhan pilihlah kita, pilih kita. Sebab tu satu hadis Nabi SAW dia kata, man aradallahu bihi khaira assalahu. Siapa dia Allah Ta'ala kehendak dengan diri dia tu kebaikan, Allah Ta'ala guna dia. Assalahu ay ista'malahu. Allah Ta'ala guna dia. Hingga dia ada istiqamah di atas amalan tu qubida alaih. Allah Ta'ala ambilkan nyawa lah keadaan dia duk kerja tu. Kerja apa? Kerja apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala redha. Allah Ta'ala itu setuju.
Ini kita sebagai orang Islam kena duduk situ. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ni royak hadis banyak daripada orang lain. Sampai ke 5,000 hadis lebih. Sampai ke disyokkan oleh orang-orang yang pura-pura beragama, kata bagaimana ke Abu Hurairah royak banyak hadis. Sedangkan yang mari duduk tu tak lama. Ada dalam kitab, satu kitab nama budak-budak, anak-anak pelajar ni, adik-adik kita ni kena tahulah. Utama kita nak jadi orang kaki depan pula, nama kitab nama Difa' an Abi Hurairah. Difa' an Abi Hurairah. Kitab tu adalah kitab yang elok kita sebagai orang pelajar ilmu agama kena ada di tangan. Boleh tengok dalam internet, dalam mana boleh tengok. Satu. Yang kedua, Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayatul Islam. Riwayatul Islam. Dua utai kitab ni kita sebagai talabah, sebagai pelajar kena baca. Kena tahu. Kenapa? Kerana orang nak perutuh Abu Hurairah turun ni, kenapa? Kerana apabila perutuh Abu Hurairah turun, hadis pelesu tu akan masuk. Sebab dia riwayatul Islam. Siapa kata awak kerja gapo kira? Rela diri dia susah kerana jaganya hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Satu hari yang mengadu ke Nabi. Ya ta ya Rasulullah, hamba ni mai mula-mula denganmu ya Rasulullah. Ingat tak ingat? Ingat tak ingat? Ingat tak ingat? Aku ni jiwa aku mari aku nak khidmat kepadamu, nak ingat hadismu ya hal tak ada. Nabi tak main sini. Main kau ni. Buka dada. Ya buka dada sini. Nabi ambil tangan As-Syarif alaihi salatu wassalam, tak di dada, Nabi doa. Kamarin Nabi sapuh. Lepas pada tu Abu Hurairah kata, aku tak terlupa-terlupa. Dengar gapo ingat. Tak ada terlupa-terlupa lepas pada tu. Itu nak ayat kata barakatid du'ain Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Abu Hurairah ni ya ayatkan ini hadis rawahu Muslim hadis ni. Dan Abu Hurairah tak ada nak sampai ke 14 orang sebagaimana duduk goyak tu. Allahnya goyak. Abu Hurairah ni ada 14 orang. Abu Hurairah lah yang goyaknya hadis innamal a'malu binniyat. Ambil dah no. Fahal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana? Adakah di sisi kamu tu ilmu yang benar boleh kita buat tubik kepada ummah? Kata ya Abu Hurairah yang royak innamal a'malu binniyat. Ittifaq ulama kata innamal a'malu binniyat hadis ummah. Hadis ahad. Ummah seorang ya royak hadis tu. Hatta Abu Hurairah ni tak sempat, Tuhan tak pilih hadis tu. Mari dengar di ummah. Dan Abu Hurairah ni tak ada sampai ke 14 orang. Sahabat Nabi 14 orang. Ambil dah no. Allahu akbar. Janganlah kita duk royak gitu. Kalau ada tolong ke muka sikit, orang duk mengaji hadis ni bakal mengiling. 14 orang dengar kata, 14 orang dengar kata ada seorang royak kata Abu Hurairah ni 14 orang. Orang royak hadis semua 14 orang. 14 orang. Dia tak boleh nak jadi sebab orang ngaji dalam medan ni dia ada apa yang kata dia boleh periksa. Kata orang ni nama serupa tapi orang berlain ni. Nampak? Orang nama serupa tapi berlain ni. Boleh cek seorang ke seorang. Ya tak ada nak ayat kata haddatsana Muhammad ibn Munkadir. Pio tahu Ibnu Muhammad ibn Munkadir dak. Ya boleh cek pio ya. Cek boleh. Cek boleh. Satu persatu beranak bila, umur setara mana ingat Quran, mengaji dengan siapa, anak murid pio. Lepas tu anak murid yang mengaji dengan dia tu siapa, duk ni negeri mana, royak hadis Nabi berapa hadis, darajat dia setara mana, wafat bila, habis licin. Tu. Nampak tu tak? Maka kita tak ada nak masuk situ, tapi nak ayat hanti-hantilah sikit. Nampak nah, hanti-hanti sikit. 14 orang ambil danu. Royak boleh. Tapi waktu baiklah kata alasan ambil danu royak molek. Nampak tu tak? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata ia Abu Hurairah
telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis rawahu Muslim. Katakan zurul kubura. Hei umat aku, hendaklah zuru tu amma tu. Zuru ziarah olehmu hai umat aku akan kubur. Suruh ziarah. Dengan cara mana? Cara mutlak. Cara mana? Cara mutlak. Tak ada kait dengan masa, tak ada kait dengan hari, tak ada kait dengan apa tu ini, tak. Suruh ziarah. Maka kita kekal di atas hak tu. Aku asal luar hari Sabtu, aku nak pergi ziarah hari Sabtu. Pergi. Aku luar hari Jumaat, aku pergi. Aku luar malam, pergi. Nampak tu tak? Kamar dia kalaulah kita nak buat biasa kata nak pergi sore wasa kata gitu gini, wasa nak pergi ramai-ramai, kadang-kadang kita wasa nak pergi ramai-ramai, pergi tak ada apa. Tapi kalau nak main menetu kamar dia nak ijbari. Mana kata hari ni kena buat gini. Kalau tak buat kita halau tubik pada kampung kena tuduh kena berapa, itu tak boleh. Itu panggil syariat baru. Nampak tu tak? Hak tu di sisi Islam kita tak sah lah gitu. Tapi kalau kita buat kerana nak nak mendekati tak sewi jadi liar orang kampung kita daripada arah tu email tu nebel tu khatib tu gapo pun lah. Hak berkena tu baba boleh duk tak ada gapo. Sebab masuk dalam babut ta'lim. Nampak tu dah? Babut ta'lim. Tapi jangan mengkekali. Kalau kekali tak takut orang awal lek belakang mari ni, tak ziarah hari ni, kok mana. Supaya orang awal tak faham je lah. Ya semayang atau email tu semua hari Jumaat maya suratul sajdah. Nampak tak? Apabila tu email tak baca, tu email lain naik, tak baca suratul sajdah. Dia tanya, sah tak kita maya subuh hari ni? Sedangkan perkara tu ni bukan wajib. Tetapi dengan sebab dia tak faham. Dan kita sendiri pun tak buat, we tengok kata tinggal katik, buat katik supaya nak we orang faham kata bukannya wajib. Orang awal nak ya tak sapa. Siang dia tak sapa. Kita orang ada ilmu ni kena tunjuk hajar. Sebab tu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar kadang-kala dia tak buat gerbeh. Tinggal gerbeh, ya tinggal gerbeh. Kurban tak sewa. Udhiyah tu. Sedangkan dia tahu cerak-cerak dah. Siapa dia ada kelapangan, ada kemewahan, kamarnya tak gerbeh, Nabi kata fala yaqrabanna musallana, jangan mendekati musalla kami. Nabi dia tahu. Tetapi dengan hikmat takutnya orang lek belakang ni faham kata jadi wajib pula. Tak. Ya buat we tengok. Sebab tu email, tu khatib, tu segala-gala tu kena ada ilmu pengetahuan nak bawa. Lepas tu jadi masalah. Kita tak buat sah kedak maya subuh ni. Sah. Hanya sah tak sah. Sebab apa? Dia dah biasalah tu sama. Nak kata dia tak leh. Kita ni sebagai orang ngaji ni buat apanya tak buat we tengok. Lepas tu masjid hak yang kita duk imarah duk gapo ni kita buat kata tinggal supaya nak buat we nampak kata benda ni tak ada wajib. Ya faham? Nampak orang awam bahasa dia lah ya. Orang nak kepada kebaikan tetapi kita kena hajar we kena. Hajar tak kena silap lek kita agak nyanyi dia. Nyanyi kita nyanyi dia. Dua-dua je pegang kejak rahkong situ dah. Ya orang awam. Dan awak kan sebab tu kita kena bawa jadi molek. Betul dah? Suruh ziarah kubur. Tak apa, pergi ziarah. Nampak? Pergi ziarah tak ada masalah sikit pun tak ada masalah. Apa tu pergi ziarah kubur tu Nabi duk usaha suruh pergi ziarah kubur tu apa? Fa innaha tudzakkirul mauta. Kerana kita pergi ziarah kubur, perbuatan kita tadi itu nak mengingati akan mati. Mati ni mana nak mati? Mati ni makna putus hidup dunia. Nak menuju kepada alam akhirat. Tu makna mati. Mati makna putus hidup daripada hidup dunia nak pergi pada alam akhirat. Bukan mati makna mati kok gitu dah. Makna kata halih. Halih apa? Halih alam. Kita lalu mari alam arwah, lalu mari alam perut ibu, lalu mari alam dunia. Lepas tu nak pergi pada alam lagi alam barzakh. Barzakh ni lama tu duk dalam tu. Tengok tok nenek kita mati. Hei,
lama tak lama ni dia duduk di Tuhan nak berasa. Supaya Ashabul Kahfi tidaknya ana beratus tahun, tapi berasa tidak seolah setengah hari. Berasa tu dia duduk di tangan Tuhan. Cuma bagaimana berasa dalam dunia ni usah lama tak go? Tuhan nak coba. Nampak? Nak coba. Kalau nak kira agak 70 tahun, 100 tahun nipis. Tapi kalau kita tak ada, ya mari perasa telah dulunya. Tu makna fa indaha tudzakkirul maut. Habis situ. Tu dah. Tu. Kemudian mari kita tengok. Mari pula hadis ni hadis pula. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didapati Nabi alaihi salatu wasallam yuallimuhum, mengajar. Tu kerja Nabi, mengajar, bukan menghukum, mengajar. Hukum tu lepas daripada mengajar, sebab dia pergi jawab tiada di tangan ya, tak apa. Mengajar apa? Idza kharaju ilal maqabiri. Di sini mari dengan maqabir. Maqabir ni jamak daripada maqbarah. Hatta zurtumul maqabir. Maqabir ni, maqabir ni beza lagi. Di antara kubur beza. Tetapi di antara dua ni apa panggil babut tasahul. Boleh kita panggil hak ni, boleh kita panggil hak ni. Bukan mana kata hatta zurtumul maqabir, mana kata kita pergi terkelik pula. Itu bukan maksud ayat. Maksud ayat mana kata hatta zurtumul maqabir, mana kata hingga dipikurkan jasad kita masuk ke kubur. Tu makna. Pia pahal lagu tu Nabi alaihi salatu wasallam pahal lagu tu. Sebab tu kita kena tengok perlaksanaan sahibus syariah nak faham. Bukan mana duk faham sore tu tak leh lah tu. Nampak? Faham sore tak leh. Apabila keluar mereka itu kepada kubur, kepada kubur-kubur makan ni, tepat kawasan. Kena je royak tengok takbir dua harabiah. Jadi salah kata idza kharaju ilal maqabir, apabila keluar puak kita kepada menziarahi menuju pada kubur. Kubur mana ni? Makna kata asal kubur di sini makna kubur hak duduk dalam kawasan hak kita. Tiap-tiap kampung ada kubur hak kampung dah. Ada. Nampak tak tu? Mana kata kita nak ziarah kubur hak mana? Kubur hak di kampung kita. So Allah kata kita buat hak ni dulu. Utamakan kita pergi ziarah kubur. Hari ni kita luar free hari ni. Pergi. Masa mana ikut kita tahu. Hari ni tak ada ujian, tak ada apa. Hari kita pergi, tak ada salah. Kubur hak mana? Kubur hak dalam daerah kita, kampung kita tu. Kita pergi di rumah saing kita. Duk kecek tu pasal nak ziarah kubur kampung ni lagi tak ada apa. Hak tu rupa lagu tu tak ada khilaf dalam kalangan ulama. Adapun hak jadi duk khilaf tu kita nak kusegi ni. Nak pergi nu ziarah kubur sana ni, kubur rumah ada tapi pasal nak pergi hak sana. Hak sana nu pia ada. Mana ibu bapak ke, tok nenek ke, lagu hak tu duk khilaf di kalangan ulama. Ada ulama kata tak apa, ada ulama kata tak boleh. Sebab berhujah dengan kata la tasyuddur rihal. Nampak tu tak? Itu dia. Tapi bab tu kita tak ada nak kecek lagi. Insya-Allah taala pada bab yang lain. Cuma kita nak royak dengan cara kesimpulan kata hak utama iaitu kubur mak kita. Tu. Fa kana qailuhum yaqul, maka didapati orang hak ziarah kubur tadi itu katalah mana? Nabi lah ajar kata. Bukan kata ikut dah gitu dak. Nabi ajar kata. Katalah mana? Ni dia. Sebab tu ia takbir dengan ilal maqabir tu. Kalau kata ilal kubur maknalah lain. Lah lain lagu mana? Masuk gidah. Ya kubur ni ada kawasan. Kawasan pintu kubur tadi itu apabila kita pergi depan daripada pintu, itu panggil kawasan kubur, panggil makbarah. Jamak ya maqabir. Kalau Nabi kata idza kharaju ilal kubur, makna kata masuk lakoh gidah. Gi duduk di kubur tertentu, barulah nak baca doa ni. Tak bukan maksudlah tu. Tengok takbir nabawi tak sama. Takbir mana kata cara cakap hadis Nabi tu. Ni makna ni, ni makna ni. Tak serupa.
Fakana qailuhum yaqul assalamu alaikum ahlad diyar minal muslimi minal mu'minin wal muslimin. Ni doa. Makna kata sejahtera di atas kamu, hei ahlad diyar. Ahlad diyar mana kata puak hak ahli kubur ni, di kalangan orang mukminin dan muslimin. Di kalangan orang Islam hak beriman dan hak orang Islam mukminin, mana yang mukmin muslim. Tu makna kata ya maqam muslim dulu, kemudian mukmin. Yang mengucap dua kalimah syahadah tadi itu keluar diri dia daripada kekufuran apa nama tu, mana jadi muslim. Lepas tu jawab amal ibadat apa nama ni, naik maqam jadi mukmin. Tu cara dia. Cara kita nak faham, jadi jelas kata apakah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak kepada kita. Wisalah ni. Nampak tu tak? Wisalah ni. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Wisalah. Bila ni wisalah ni? Apabila duduk di pintu pagar kubur ni. Jangan jakah masuk lagi pintu pagar kubur. Maka sabit daripada hadis yang sahih juga, ahli kubur akan jawab. Ahli kubur tu akan jawab dan dia kenal kata kita ni siapa. Tu sebagaimana hadis yang sahih juga lah royak. Kita nak royak tak boleh sebab bukan masalah ijtihad masalah tu. Masalah wahyu, sebab masalah gaib. Apabila masalah gaib kena reti di atas wahyu lah. Akal kita hafal. Akal kita nanti faham wahyu tu ya. Kalau masalah gaib nak pergi tak boleh. Nak gagal pergi tak boleh. Tak kena. Nak pergi lagu mana. Nampak tak tu? Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Sini setengah-setengah ni orang buai tu baik ni. Takut derah mati. Tak. Ni wa inna, dan sesungguhnya kami insya-Allah, jika Allah Taala kehendak, bikum, dengan puak kamu tu lahikun, maka akan mengiringi. Makna kata nanti mai duduk sini sekali, boleh sign dah puak kita. Orang hak takut mati ya tak boh ni. Ya tak boh. Ya tak boh atau wa inna insya-Allah bikum lahikun, masa duk ngaji dengan tok guru, ya atas setengah-setengah orang tak boh sini. Awak apa tok guru? Kerana ya takut tu ambil nyawa ya cepat ya kata. Takut mati. Dak mati tu tetap dah, akan tetapi hak ni makna kata doa waris mari. Lepas tu ni doa halik belakang. Kata ana as'alu lana wa lakumul afiyata. Aku pohon bagi puak kita dan bagi kamu pohon akan Allah Taala daripada Tuhan lah, akan afiyah. Apa makna afiyah? Kesejahteraan, keselamatan. Selamat daripada apa? Alim ulama kata, yang pertama selamat daripada bala petaka dunia dan selamat daripada azab ahli kubur. Kita ni orang Islam ni kena wajib i'tiqad kata di sana ada azab kubur. Di sana ada azabil qabr. Wajib kita kena i'tiqad lagu tu. Kerana datang daripada ayat Quran dan hadis Nabi dan perkataan ulama, sahabat dan tabi'in dan ijma' mereka itu kata adanya azabil qabr. Kerana ada orang hari ni dia engkar azab kubur. Di kalangan orang hak duduk di Timur Tengah ada engkar azab kubur. Adalah hujah-hujah cara dia. Takut kita ni jadi termakan dengan huraian dia. Hurai. Ya nak gapo ya kena hurai. Nampak tu? Tapi tidak ada alasan lah. Alasan hak yang betul. Alasan wari ayat Quran, wari hadis Nabi, macam mana dia pelagar cara dia dengan tidak ada contoh tauladan cara faham tu, ya bukan. Dia kena ada cara faham. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang pada hadis yang sabit sahih daripadanya, dia kata belum daripada kita nak wisalat, suruh kita tu isti'azah daripada 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Tu ada salah satu daripada. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Suruh kita berlindung daripada azab qabr. Dan hadis Nabi alaihi wasallam, Nabi kata wa innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fil kabir.
Dua kubur ni dok kena azab sekarang. Dia tak ada kena dosa, tak ada dalam mana li kalau di sisi dia lah. Mana kata ia dua halal bala awak sepanjang dosa kecil. Sekarang ia dok kena azab. Mana kata ada azab kubur. Puak Fir'aun lah ni dok kena azab, kena dok azab sekarang. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya. Apa selan. Tu azab kubur. Sehingga salafus salih Jami-jami dulu tu, zaman-zaman sahabat tabi'in, ya suruh anak ya semaya. Umur 7 tahun tu dah, kita tahu dah tu. Tanya, baca tak dah? 4 perkara hak Nabi suruh baca tu. Sahabat tabi'in, atba'it tabi'in. Anak dia kata tak. Pergi semaya mula. Gitu. Ya hajar. Pak kita lah mana? Benda ni berlaku tetap. Kita orang tua tu, gapo kita belajar. Nampak? Tu sebab tu kita kena tanyalah orang yang alim pandai tadi itu bagaimana kita nak isti'azah daripada azabil qabr. Tu tak? Tu dia. Habis di situ. Kemudian dia kata fahadhihi al-ahadits wa ma jaa fi ma'naha tadullu ala anna مشروعية زيارة القبور بعد المنع من ذلك إنما كانت لهدفين عظيمين. Maka ini hadis kita baca ni lah. Dia katakan dia kata dan barang yang datang pada seumpama maknanya yang menunjuk di atas syarat kita menziarahi kubur lepas daripada ditegah. Lepas daripada ditegah di makian itu. Kerana apa? Hanya adalah 2 sebab yang besar. Ada 2 sebab yang besar. Yang pertama, tengok sikit. Al-awwalu, boleh baca. Al-awwali boleh baca. Boleh baca 2 wajah sini. Nah, at-tazhidu fid dunya. Tazhid ni mana kan? Yakni kita nak mengzuhudkan. Zuhud di sini mana kan? Nak menghengakan tamak kita. Berasa takabur kita, berasa nak zalim kita, berasa tak molek tu, nak wik tazhid. Zuhud kita. Zuhud ni makna kata benda tu boleh kita buat tapi kita tegahkan diri kita daripadanya. Kenapa? Kerana kita nak mendekati Allah Ta'ala. Puan kita tu, aku boleh makan nasi 50 ringgit sekali, tapi aku makan 3 ya. Aku boleh nak tukar baju tiap-tiap boleh, tiap-tiap minggu boleh aku ada duit, tapi aku setahun aku tukar 2 kali. Mana kata lagu tu panggil zuhud. Bukan zuhud mana busuk bangga. Nampak tak tu? Baju tu jadi tangga boleh naik kata tak. Sebab apa tak ada gosok. Lepas tu cak dengan belacar tu boleh tukar di antara tu. Lagu tu panggil bukan zuhud lagu tu. Nah, lagu tu bukan zuhud. Dalam Islam kita tak same lah lagu tu. Innallahal jamil yuhibbul jamal. Allah Ta'ala ni elok, dia suka pada benda hak elok. Orang mari tanya Imam Malik, ya Imam, ya Aba Abdillah, aku ni sukalah pakai yang janguk, pakai kasut yang janguk. Aku zuhud ke tak? Takut tak zuhud ke aku ni? Imam Malik kata, zuhud ni mana kata kita pakai jadi molek, tapi jangan uji lebih-lebih. Sampai jadi israf. Israf makna kata kita guna benda halal tapi kelajak, tu panggil israf. Kalau mubadzirin makna kita guna perkara tadi di atas jalan ni hak tu tegah, tu panggil mubadzir. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin, tu tak leh lagu tu. Bazir, kita kecek bazir belaka, nampak dah tu? Tak bazir dengan israf makna lain. Mana lain. Mana ada beza. Mana kata kita itu tazhidu fid dunya, pada masalah dunia ni, bitadhkiratil akhirati wal maut, dengan kita mengingati akhirat dan mati. Kita kena ingat apa akhirat. Sebab akhirat ni lah tempat hidup sungguh. Innamal hayatu hayatul akhirah. Mana hayat hidup sungguh tu hidup pada akhirat. Hidup yang kekal abadi. Tapi payahlah nak boleh masuk dalam hati. Susah. Tak nampak. Buat apa? Tarik ke dunia ni kuat.
Kuat tarik ke dunia ni. Ya seumpama besi berani. Ya herat kita. Herat Allahu Akbar. Sebab tu ya duduk di suasana, duduk di kawegu, duduk di apa nama kedudukan kita, cara banyak lah. Kena duduk heret-heret diri kita. Wal maut, dan mati. Kena mati. Innan nafsa, apa nama? Kullu nafsin za'iqatul maut lah. Mati. Mengingati. Wal i'tibaru bi ahlil kubur. Dan kita boleh mengingati, ambil i'tibar. Ambil peringatan dengar ahli kubur. Kita tengok ahli kubur ada tok guru, tak kita? Ada menteri, ada tok nebe, tok mene, tok begawa, hak menego, hak bijak, hak apa nama bakar molek, semua duduk situ. Demo tetut kubur, demo ni menego hebat ni. Kita tak pergi dah satu hari dah klik dah. Oh ni tok guru san mati. Salah tak? Kita boleh tahu, aku tok guru apa kena mati juga. Aku orang menega pun mati juga. Aku orang pangkat tinggi mati juga. Mana tak? Boleh ingat. Iktibar. Bukan tak, mati dah. Hati duk kat lain. Itu bukan. Tu bukan. Mimma daripada perkara yazidu fil imani syakhs. Fi imani syakhs, untuk nak tambah ke iman. Kena apa kena tambah iman? Wa yuqawwi yaqinuhu wa yu'azzimu silatuhu billahi subhanahu wa ta'ala. Apa kena tambah iman? Kerana iman ni nak heret kita. Iman ni roh Hidup dunia tu amanah, hidup hakikat tu sebab ada iman. Kita benarkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berasa kita dah hamba. Tuhan tu Tuhan, kita dah hamba. Hak tu mana asal? Orang ada iman hak tu. Dan kita nak mengkukuhkan yakin kita dengan Tuhan, dan kita nak membesarkan perhubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nampak, kita nak nak besarkan diri kita. Mana kata kita nak jadi kukuh silah kita dengan Allah ta'ala, nak jadi gagah. Gi tengok kubur, gini. We mikir. Sebab tu cara kita pergi kubur tu, kita kena ngaji juga. Bukan mana pergi saja ada dia. Bukan. Ya ada. Ya kena ngaji. Sebab tu mana tak, nak buat makan tak kena duk mengaji. Ada muskolah, ada jamiah untuk tempat buat mengaji, untuk nak buat makan. Makan apa? Makan ni. Ada minum, ada apa? Nak makan, nak minum ni, ada tempat mengajar dia. Padahal masalah kita yang gizarah kubur ni gitu. Islam kita ni aja cara. Wa yadhhab anhu i'radu wal ghaflah. Dan jadi hilanglah daripada seorang hak gizat dah kubur itu gapo i'rad. I'rad ni mana kan? Berasa kata nak paling. Gi dah masjid, gi tapi lalu. Tu. Gi dah orang duk baca Quran, baca berapa tu. Gi juga tapi hati duk kok lain. Itu mana i'rad. Tubuh kita terkadang duk situ tapi hati kita tu duk mana? Terkadang di atas masjid tu pun tuai dalam masjid tapi hati tu duduk mana? Nak tetapkan hati. Apa kena duk bergaduh kesangat ke hati? Kerana hati ni lah nak bawa kita berjaya tak berjaya. Wal ghaflah, dan lalai. Lalai ni kalau nak bahasa tok guru kita mana mabuk dunia. Mabuk dunia mana kata tak khabar ke apa kalau yang mabuk ni? Mabuk dengan rumah tangga. Mabuk dengan kereta, kenderaan, mabuk dengan wang pitih, mabuk dengan pangkat, mabuk dengan orang perempuan, orang lelaki, tak kira. Mabuk. Pelajar terkadang mabuk juga. Mabuk dengan alim dia tu. Dengan amalan dia. Jadi ujub, jadi gapo. Ya Tuhan, syaitan yang minta kepada Allah Ta'ala tiap-tiap orang tu yang tengok keadaan qarin tu, ya hatta mari khusus, maka pergi kubur tu ya hinggalah ni sikit, jadi tupur lah sikit. Tu itu apa yang kata gapo tu, yang pertama. Yang kedua, al-thani al-ihsan ila al-maut, ila al-mauta. Kita nak buat baik terhadap orang yang telah meninggal. Buat baik lagu mana wahai tok guru? Bid du'a ilahum. Kita pergi doa
Doa merahmati dia. Wattarahumi alaihim, dan kita merahmati dia, kita berdoa daripada Allah Ta'ala kepada puak dia. Bukan kita pergi minta daripada dia, tak boleh lagu tu. Hak tu Islam kita tak sewi. Itu Datuk ni tolonglah doa kamu sikit. Hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh dalam agama kita. Nak kita orang hidup ni tolong doa. Wal ahya'u manfa'atul lil amwat. Tu ulama kita kata, mana kata orang hidup tu, doaul ahya', mana doa orang hidup tu ada manfaat bagi orang mati. Apa kita kena berdoa? Apa kita tak semaya banyak tu kita berdoa kepada dia, kan kita berdoa minta uya doa kita. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa kaza kaza kaza. Kita doa ke dia tu. Hak ni ya walaupun dia duduk bawah tanah ni dah apa? Ni mana kata kita buat baik dengan dia boleh. Kita pergi doa. Dan kita merahmati di atas dia. Dan kita tutup maghfirah bagi dia, minta ampun bagi dia. Wassu'alillah afwa anhum, dan kita minta doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wi maaf ke dia, wi maaflah ke dia, wi maaf ke dia, wi maaf ke dia. Tu kewajipan dia tu, kewajipan hak mula sekali hak nak buat lagu ni mana orang yang berilmu. Hak mula-mula anak cucu tu. Kalau tak ada agama nak buat lah mana? Tak ada agama tu nak buat macam mana masalah ni? Tak boleh nak buat. Nak ngaji agama, kita kira kata makan hai kuku. Azakumullah. Lepas tu ada. Saya dapat khabar orang Mesir. Sikit dah. Lah mana? Dia kata, anak muah ni tak boleh ngaji agama. Ngaji Azhar. Ngaji Azhar. Nak makan apa? Makan tak kuku. Kata. Tak boleh. Kita kena hantar ke luar-luar negara tu. Mengaji Inggeris, ngaji penama tu. Hak tu. Tak ada masalah nak ngaji Inggeris, ngaji apa, tak ada gapo. Dari Islam kita tak ada tegah. Tapi nak ayat kata asah agama tu ada lah. Lalu pak ya hari tu, siapa hari masa ni tok kita duk royak. Tok kita duk dalam keadaan tu. Pak ya kata bacalah doa-doa gapo sikit kepada Allah, kata baca-baca gapo nak dengar ni. Nampak dah tu? Mak dia suruh gapo nama salah kata pak ya tu duk penat habis cakap dah, salah kata mata duk tengok, suruh isyarat buat lah gapo-gapo hak agama suruh buat tu. Dia teriak nangis nak buat tak boleh. Akhir sekali ambil kamu hak bahasa Inggeris tu baca atas kepala. Kamu hak Inggeris tu baca atas kepala. Pamak je kata nak buat lagu. Amor nak baca Quran tak boleh kata. Nak doa apa tak boleh, kena abi dulu tak pernah hajar amor, tak biasa hajar amor, tak ni. Ning kata tak tu baik natijah. Pakat teriak abi hadut tu. Kita tak tengok rupa tu. Nampak kita kena terbiah yang molek lah anak cucu kita ni. Wi rapat dengan agama, wi faham agama. Lepas tu nak pergi ngaji hak balik akademik lagi, tak ada apa. Sekurang-kurang baca Quran wi pandai tak pada. Wi doa pandai tak pada. Mudah-mudahan dia tadi itu tak ada khilaf di kalangan ulama bahkan ijma'. Waladin salihin yada'u lahu tu siapa mata-mata. Manfaat semata-mata. Nampak tu tak? Sama kan kita ada dua. Kita ada dua. Wa emak anak kita hak sungguh daripada sulbi kita, wa emak anak murid kita. Ada ulama hak tak ada anak tapi ada anak murid, berdoa with dia seumpama Ibnu Taimiyah umpama doa ke dia. Imam Nawawi Imam Ghaffar ummah doa kepada dia, bukan nak kata orang biasa ummah. Tu nak ayat kita khiyarain ada dua. Nak pilih pak mana? Kalau ada dua-dua tu comel. Tu dia. Okey. Hadza alladhi dalla alaihi dalilu. Inilah yang menunjuk di atas perbuatan tersebut tu oleh dalil. Hak buat lagu ni dalil tunjuk. Apa dalil? Wahyu Allah Taala yang tunjuk. Hera tu buat gini. Lepas tu wa man idda'a ghaira dzalika tuliba bil hujjati wal burhan. Siapa dia duk dakwa kata boleh juga kita pergi buat lain pada tu, ditutup daripada dia sewari hujah dan sewari keterangan. Agi kubur untuk nak memperasakkan kubur dengan kemie masalah, dengan colok masalah, dengan dia masalah. Agi kita pergi menazah, kita pergi sembelih, kita pergi tawah, kita gatu, kita gani. Tuliba minhu bil hujjati wal burhan. Buat lagu ni dalil
daripada syarak yang izin suruh lagu ni ambil mana? Dia kata tak ada dalil larang. Ada dalil larang. Mana dalil larang? Makna kata tiap-tiap amal ibadat pasti kita kena ittiba', bukan mana ibtida'. Suruh ikut bukan suruh langgar. Dalil qati' daripada ayat Quran, Tuhan kata ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kita mendahului Allah Taala dan Rasul tentang urusan agama, tak boleh. Tu dalil qati' tu. Tu mana tak asal dalam masalah ibadat, tak boleh buat kerja. Malaikat kena ada dalil suruh, dalil izin, dalil aku. Tu. Ada pun masalah dunia, lah tak ada gapo, lah tak ada masalah, gilah nak buat gapo pun. Tapi malah pula hak orang suruh buat je tak buat. Nah, hak orang larang je nak kacau. Ni masalah sungguh kata. Habis itu. Kemudian akhir inna sunnata qad ja'at bin nahyi an umurin adidatin muta'alliqatin bil kubur wa ziyaratiha. Sesungguhnya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah datang hadis tadi itu dengan teguh daripada beberapa perkara yang bersangkut paut dengan kita menziarahi kubur. Ada beberapa perkara. Lagi kita akan ngaji hak ni. Lagi kita ngaji. Buat apa lari-lari tu ya Rasulullah? Sunnah mana Nabi lah alaihi wasallam. Siyanatan lit tauhid. Kerana nak jaga keasaan kita dengan Allah, wa himayatan li janabi, dan kita nak mengasakan pihak kita keasaan kita dengan Tuhan tu, mana kata kita nak menetu tetap molek. Hak tu makna kata ditegah lagi. Sebab tu dalam Islam kita ya ada tugas, ada suruh, ada tegah, ada suruh. Tu tak ada lain. Yajibu ala kulli muslim ta'allumuha. Wajib di atas tiap-tiap orang Islam belajar akan dia. Wajib kena belajar. Tak kira lelaki ataupun perempuan kena mengaji ni. Jangan kita tak apalah, demo lah ngaji kita tak boleh. Buat apa? Liyakuna fi amniyatin minal batil. Supaya nak mensejahtera, selamat daripada kebatilan. Sehingga ilmu kita ada, kita boleh sekat diri kita daripada kebatilan hak salah. Sekat. Ya, orang nak sekat diri kita ni tak lebih daripada kita sekat diri kita dengan ilmu. Ya, kita tak kena tiap orang manusia kita ni. Hai, yang buat gitu. Kita tak kena. Pas nak buat lagu mana kita tak tahu, tak kena. Tapi benda tu salah kalau kita buat. Ya, segah tu kena. Kita kena tegah diri kita dengan ilmu pengetahuan. Sebab tu ulama kita yajibu, wajib ngaji. Wasalamati minad dalal, dan nak menyelamatkan diri kita daripada kesesatan. Takut jadi gelecah. Jadi gelecah. Gi zat dah kubur dah. Okey. Agama kita akan tetapi lagu mana? Gi buat perkara-perkara hak pesen-pesen pelat-pelat tu tak boleh. Maka insya-Allah taala pengajian kita ni akan disambung lagi lah tentang masalah ziarah kubur hak syarak biasa mana. InsyaAllah ta'ala masalah ni masalah penting. Kita pakatlah apa yang kata pakat-pakat kita memahami jadi molek, supaya kita itu boleh nak bawa cara-cara ni kepada umat masyarakat pula. Atau macam mana hak syarak kita nak. Kerana zaman kita ni sebagaimana duk kata tak ni lah, ada satu teori, satu kumpulan orang panggil Al-Kuburiyun, yang mari tempat kita ni akhir-akhir ni mari. Hak ni yang mari ada belaka. Nya ada ngegendai, nya ada ngebecok, nya ada ngeplek-plek. Ajari dia. Mari kok Timur Tengah ni juga, tapi mari duk besar tempat kita ni. Kita tak boleh duk dia lah. Kita kena pakat gapo? Kena pakat memahami masyarakat. Belalah nak tubik natijah lagu mana? Wallahu bihi alim. Tapi kita kena pakat buat kerja. Nampak tu tak? Sebab al-haqqu ma'ana. Kebenaran itu serta kita. Tapi kita kena yuhsinuz zan. Makna kata kita kena usaha. Kena zan kita tu, kata Tuhan nak tolong kita. Tuhan tolong kita. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhir ni, kita marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, supaya menyelamatkan kita daripada bala petaka, daripada penyakit corona gapo ni semua.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatkan bala petaka ni tubik daripada umat-umat kita dengan cara cepat, dan orang Islam kita dengan cara umumnya cepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa ala kulli syai'in qadir. Cuma kita tawajuh kepada Allah Ta'ala tengah-tengah malam lepas-lepas semaya, jadi molek berdoa dengan Tuhan kita supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala meselamatkan kita, ibu bapa kita, keluarga kita, guru kita, kawan kita, dan seluruh orang Islam. Kita kena niat baik kepada mereka. Dan jangan kita terlupa, kita sebar pula lah pengajian kita kepada saudara-saudara kita yang kita itu kasihi, supaya kita itu musyarakah dalam masalah, kita sebarkan ilmu pengetahuan. Akhir sekali, marilah kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, pakatlah kita bantukan pengajian kita dengan tenaga dan harta, supaya kita itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia dan di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin 'aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal corona ya rabbal alamin. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.